Tuan-tuan dan bapak semua, dalam satu isu hangat yang saya nak sampaikan hari ini, berkaitan dengan ceramah ataupun apa saja program ucapan yang melibatkan ahli politik. Akhirnya terdapat sebuah negeri, yaitu Terengganu, yang telah membuat kejutan besar kepada seluruh kepimpinan ahli politik yang pernah membuat ceramah, pernah membuat program. Akhirnya Terengganu melarang orang politik beri kuliah, ceramah, dan khutbah. Sebelum ini juga, Jabatan Agama Islam Negeri Selangor telah melarang Ustaz Azhar Idrus untuk melakukan ceramah di negeri tersebut disebabkan UAI ataupun Ustaz Azhar Idrus tidak bertauliah untuk membuat ceramah di Selangor. Dan itu pasti menggemparkan seluruh kepimpinan politik di Malaysia, terutamanya PAS, disebabkan PAS adalah parti agama Islam. Akhirnya, saudara-saudara, Terengganu pun membuat kenyataan hari ini yang mengejutkan. Semua ahli politik, termasuk ahli parlimen, ahli Dewan Undangan Negeri ADUN, serta ahli Dewan Negara dilarang untuk memberikan kuliah atau ceramah agama di seluruh masjid, serta surau di Terengganu. Turut dilarang ialah penyampaian khutbah Jumaat. Menurut kenyataan yang di-Pertua Majlis Agama Islam dan Adat Melayu ataupun Maidam Terengganu, Syekh Harun Syekh Ismail, larangan tersebut dibuat agar semua tempat ibadat umat Islam di negeri itu tidak disalahgunakan untuk tujuan politik kepartian. Saya sangat setuju dengan kenyataan daripada yang di-Pertua Majlis Agama Islam dan Adat Melayu Maidam Terengganu, yaitu daripada Syekh Harun Syekh Ismail. Semua ahli yang berhormat, sama ada ahli Dewan Undangan Negeri, ahli Dewan Rakyat, dan ahli Dewan Negara, tidak dibenarkan bertindak sebagai khatib dan imam solat Jumaat di masjid. Semua kepimpinan dan aktivis parti politik tidak dibenarkan menyampaikan apa-apa ceramah, kuliah, atau pengajaran agama di masjid dan surau dalam Terengganu. Bagaimanapun, menurut Syekh Harun, pengecualian diberikan kepada pemegang tauliah, mengajar, atau dengan kebenaran daripada Maidam Terengganu. Maksudnya perlu ada kebenaran daripada Maidam Terengganu dan pemegang tauliah barulah boleh membuat ceramah, membuat kuliah, dan juga khotbah di negeri Terengganu. Sebelum ini juga, untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, saudara-saudara semua, Majlis Agama Islam Selangor ataupun MAIS turut mengeluarkan arahan agar pihak masjid dan surau di negeri tersebut melarang mana-mana ahli politik daripada menyampaikan ceramah atau kuliah. Dan larangan ini dibuat bagi memelihara kesucian tempat ibadah Islam daripada dicemari politik kepartian. Ini satu inisiatif yang saya sangat setuju. Nanti jadi kebiasaan pula nanti ahli politik yang pemimpin muda pada hari ini akan mengikut pemimpin yang ada sekarang dengan berceramah di mana-mana tempat ibadat dengan tujuan politik, dengan tujuan untuk politik dan parti saja, bukan untuk tujuan agama. Jadi pada akhirnya ini akan merosakkan agama bangsa dan negara. Jadi saya sangat setuju dengan kenyataan daripada Syekh Harun, di mana hanya yang bertauliah dan juga hanya yang mendapat kebenaran daripada Maidam Terengganu barulah boleh melakukan ceramah ataupun kuliah dan khutbah. Jadi saudara-saudara, apa komen Anda isu hari ini? Teruskan bersama di dalam channel ini untuk perkembangan politik yang seterusnya. Salam sejahtera Malaysia, tuan-tuan dan bapak semua. Satu isu yang menarik, satu ulasan menarik yang saya nak sampaikan kepada Anda semua, berkaitan dengan kenyataan daripada Hadi Awang sebagai Presiden PAS, sebagai pembangkang, sebagai timbalan pengerusi Perikatan Nasional. Satu kenyataan daripada Tan Sri Abdul Hadi Awang. Hadi Awang mendedahkan perancangan Perikatan Nasional untuk tumbangkan kerajaan, untuk menumbangkan Perdana Menteri Anwar Ibrahim, untuk menumbangkan kerajaan PHBN. Saudara-saudara,
dengan kenyataan Hadi Awang ini, timbul banyak persoalan daripada netizen. Ada yang kata, kerajaan yang dibentuk hari ini melalui satu proses yang sangat-sangat betul, proses yang memang benar, yaitu melalui pilihan raya umum, yaitu PRU15 yang lepas. Dan ada yang kata, apa yang dinyatakan oleh Hadi itu adalah halal, tidak haram, karena Hadi Awang, PN, PAS, dan parti di dalam Perikatan Nasional adalah pembangkang. Jadi persoalan yang pertama, saudara-saudara, adakah tugas pembangkang untuk menumbangkan kerajaan? Itu pertama. Persoalan kedua, adakah tugas pembangkang untuk check and balance ataupun semak dan imbang? Itu baru betul. Jadi terdapat dua persoalan. Sama ada mereka ini tujuan mereka nak tumbangkan kerajaan ataupun hanya nak semak imbang. Jadi banyak persoalan yang timbul. Netizen pun banyak bersuara. Adakah pekerjaan pembangkang hari ini fokus mereka nak tumbangkan kerajaan sebab nak cepat-cepat jadi kerajaan semula supaya mereka dapat melindungi diri daripada skandal-skandal, daripada rasuah-rasuah yang mereka mungkin boleh disabitkan kesalahan. Sedangkan Perdana Menteri Malaysia baru berapa ketika menjadi Perdana Menteri, sudah Muhyiddin Yassin terlibat dengan isu Jana Wibawa, Wan Saiful Wanjan terlibat, Adam Radlan terlibat, dan banyak lagi individu-individu yang akhirnya terpalit dengan rasuah, akhirnya berjaya direman, berjaya ditangkap. Baru-baru ini pula Bendahari Agung Bersatu yang telah direman. Jadi saudara-saudara, apakah komen Anda berkaitan dengan kenyataan Hadi Awang mendedahkan perancangan PN untuk tumbangkan kerajaan? Dikongsi di laman Twitter Raja Petra, menjatuhkan kerajaan adalah tugas pembangkang. Itu tidak haram, ianya halal. Jadi Perikatan Nasional perlu teruskan usaha ini dan cepat-cepat jatuhkan kerajaan. Saudara-saudara, banyak yang tak puas hati dengan Raja Petra. Serius. Di dalam YouTube channel saya banyak yang komen. Raja Petra, kalau sebelum ini ada yang komen. Bukan di YouTube channel saya saja, bahkan di media, di Facebook, di Twitter, di dalam post di entry Twitter Raja Petra pun ada yang komen, Raja Petra takut nak balik ke Malaysia tapi kuat menyalak. Akhirnya Raja Petra kata, menjatuhkan kerajaan adalah tugas pembangkang. Itu tidak haram, ianya halal. Jadi PN perlu teruskan usaha ini dan cepat-cepat jatuhkan kerajaan. Motifnya apa untuk cepat-cepat jatuhkan kerajaan? Akhirnya ada yang komen di sini, kenapa perlu cepat-cepat? Kamu takut ke kalau tumbang lambat? Kamu pun ada terpalit dengan skandal-skandal yang menjengkelkan. Coba kamu lihat di seberang jalan tuh nampak tak kereta hitam? Itulah Interpol, hanya menunggu lampu hijau untuk gari kamu. Adakah ini mungkin kenyataan daripada netizen ini? Yang mungkin ditujukan kepada pemimpin-pemimpin di dalam pembangkang termasuk Hadi Awang sebagai Presiden PAS dan kepimpinan lain juga yang mungkin terpalit dengan rasuah namun hari ini terselamat. Dan cepat-cepat nak jadi kerajaan supaya mereka boleh menyelamatkan diri. Jadi itu persoalan. Bukan saya sakan, tapi itu memang persoalan yang bermain di minda ramai orang. Jadi saudara-saudara, apa komen Anda dengan kenyataan Hadi Awang bahwa beliau berkata, Hadi Awang dedahkan perancangan PN untuk tumbangkan kerajaan. Dan caption daripada RPK pula, menjatuhkan kerajaan adalah tugas pembangkang. Jadi bagaimana pula dengan semak dan imbang? Saudara-saudara, teruskan bersama di dalam channel ini untuk perkembangan politik yang seterusnya.